Hai, Assalamualaikum. Saya Ain. Hari ini kita akan membincangkan topik elektrolisis dalam industri. Jadi, bagi aplikasi yang pertama iaitu penyaduran. Seperti biasa, perkara pertama semestinya tentukan terminal positif dan terminal negatif bateri. Sekarang, kita tahu yang mana anode dan yang mana satu katod. Secara asasnya, kita telah pun tahu yang sudu besi akan bertindak sebagai katod, manakala bagi anod, logam penyadur yang akan memainkan peranan di sini. Tetapi persoalannya, apakah elektrolit yang perlu kita gunakan? Sekarang ni, kita nak sadur sudu besi dengan logam lain. Oleh itu, semestinya elektrolit yang digunakan perlulah mengandungi ion logam yang disadurkan. Katakanlah saya pilih logam argentum sebagai anod, maka elektrolit di sini adalah larutan argentum something. Dan sebagai langkah keselamatan, kita akan gunakan garam nitrat memandangkan semua garam nitrat adalah garam larut. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang bagaimanakah proses penyaduran ini berlaku. Seperti yang kita tahu, apabila anod adalah logam, maka segala anion yang sepatutnya dipilih untuk dinyah cas tidak akan lagi dipandang walaupun dengan sebelah mata. Jadi, mula-mula di anod, yang pertama, atom argentum akan mengion dengan melepaskan elektron membentuk ion argentum. Yang kedua, elektrolit akan dimasuki oleh ion argentum dan manakala elektron akan mengalir dari anod ke katod. Dan yang ketiga, anod akan menipis. Seterusnya, di katod pula, yang pertama, ion argentum dan ion hidrogen akan ditarik ke katod. Tetapi memandangkan ion argentum berada di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia, maka ion argentumlah yang akan dipilih untuk dinyahcaskan. Maka ion argentum akan menerima elektron membentuk atom argentum. So yang ketiga, enapan kelabu terbentuk ataupun pepejal kelabu terenap pada permukaan katod. Sekiranya terdapat soalan yang bertanyakan kepada anda tentang inference ataupun penerangan kepada pemerhatian, maka anda hanya perlu baca sahaja persamaan setengah dengan lengkap. Seterusnya, proses penulinan. Seperti yang kita biasa lihat, jenis anod dan katod yang digunakan adalah logam tulen dan logam tak tulen. Saya pasti anda semua tahu untuk membezakan kedua-duanya berdasarkan gambar yang tertera. Tetapi, macam biasa, kita perlu tentukan terlebih dahulu terminal positif dan terminal negatif bateri. Daripada proses melabel tadi, kita telah pun tahu yang logam tak tulen akan bertindak sebagai anod dan logam tulen pula bertindak sebagai katod. Bagi elektrolit pula, ia bergantung kepada logam yang kita gunakan. Katakanlah kita gunakan logam kuprum, maka elektrolit juga akan menjadi larutan kuprum 2 nitrat. Kita teruskan lagi dengan proses penulinan logam secara elektrolisis. Jadi, kita mulakan dengan di anod. Yang pertama, atom kuprum akan mengion dengan melepaskan elektron membentuk ion kuprum. Yang kedua pula, elektron akan mengalir dari anod ke katod, manakala ion kuprum akan memasuki elektrolit. Dan yang ketiga, anod akan menipis dan bendasing akan terenap pada permukaan bika. Seterusnya, di katod pula, ion kuprum akan menerima elektron membentuk atom kuprum. Memandangkan ion kuprum berada di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia, maka dialah yang akan dipilih untuk dinyahcas. Dan yang kedua, enapan perang terbentuk ataupun pepejal perang terenap pada permukaan katod. Bagi aplikasi elektrolisis dalam industri yang terakhir iaitu pengekstrakan.
bauksit adalah salah satu istilah yang agak biasa didengari. Jadi, secara asasnya, bauksit ini merupakan suatu biji yang kaya dengan pelbagai mineral. Selepas melalui satu proses penepisan yang dipanggil sebagai proses Bayer, barulah serbuk berwarna putih yang dinamakan sebagai aluminium oksida terhasil. Jadi, secara asasnya, aluminium oksida ini perlu dipanaskan pada takat lebur bagi membentuk leburan supaya terdapat kehadiran ion-ion yang bebas bergerak bagi menjalankan proses elektrolisis. Tetapi masalahnya takat lebur aluminium oksida ini terlalu tinggi, iaitu lebih kurang 2072 darjah Celsius. Oleh itu, bagi mengatasi permasalahan ini, suatu bahan yang dinamakan sebagai kriolit ditambahkan ke dalam aluminium oksida dengan tujuan merendahkan takat lebur aluminium oksida kepada 900 darjah Celsius. Kita teruskan lagi dengan proses pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida secara elektrolisis. Seperti yang kita tahu, memandangkan ini adalah leburan, maka hanya terdapat dua sahaja ion yang hadir, iaitu aluminium 3+ dengan oksida 2+. Silap, oksida 2-. Jadi kita mulakan dengan di anode. Ion oksida akan dinyahcaskan dengan melepaskan elektron membentuk molekul oksigen. Kemudian kita seimbangkan persamaan ini memandangkan molekul oksigen mempunyai dua atom oksigen, maka kita pun kena letak 2 di hadapan ion oksida. Kemudian 2 darabkan dengan 2, maka di sini adalah 4. Seterusnya di katod pula, ion aluminium akan menerima elektron membentuk atom aluminium. Di sini cas dia adalah 3. Kita ibaratkan elektron itu seperti tolak. Jadi 3 tolak berapa dapat kosong. Memandangkan atom aluminium tidak mempunyai sebarang cas, kita assume dia sebagai kosong. Jadi seperti yang kita tahu, 3 semestinya tolak dengan 3. Jadi selesailah ketiga-tiga aplikasi elektrolisis dalam industri.